Assalamualaikum, saya Tuah, welcome to Freka Bistalk. Okay guys, hari ni aku nak cerita sikit satu kisah inspirasi tentang bisnes yang aku sendiri inspirasi dan aku rasa ramai kat luar sana tahu tentang company ni, tapi mungkin tak semua orang tahu pasal macam mana cerita kejayaan ringkas company ni boleh berjaya sehingga ke tahap sekarang. So, company yang aku akan cerita hari ni adalah company yang ada apps dia dekat kebanyakan handphone korang, iaitu company Grab. Okay, so sebelum aku cerita lebih lanjut pasal Grab ni, aku akan cerita siapa pengasas dia, macam mana terasasnya Grab ni dan kat mana keadaan dia sekarang. Okay guys, company Grab ni basically diasaskan oleh dua pengasas, iaitu Anthony Tan dan Tan Hui Ling. Anthony Tan sekarang juga bekerja sebagai CEO di Grab sendiri. So, nak cerita siapa Anthony Tan ni. Anthony Tan ni kalau korang nak tahu, seorang lelaki yang lahir pada tahun 1983, lahir di Malaysia. Dan kalau korang tahu, dia adalah seorang lelaki yang daripada dia kecil lagi dah memang kaya raya, dah memang hidup mewah, sebabkan keluarga dia telah membuat satu empayar perniagaan, iaitu perniagaan Tanchong. Tanchong ni adalah, kalau korang pernah dengar, yang pernah beli kereta ataupun pernah dengar, Tanchong adalah sebuah empayar perniagaan penjualan kereta. Dia pengedar dan penjual kereta Nissan di Malaysia. So siapa yang mengasas Tanchong adalah atuk kepada Anthony Tan ni, dan lepas tu diwarisi oleh ayah dia dan kepada dia. So dari kecil memang dah kaya raya. So kalau kita tengok balik kisah dia ni, kalau kita letak diri kita situ, boleh jadi most of us takkan buat pun perniagaan lain, just sambung je sebab benda ni dah empayar dan dia adalah salah satu pewaris untuk meneruskan perniagaan ini. Siapa sangka Anthony Tan ni berjaya membuat company Grab dengan penilaian 14 bilion USD selepas mereka mendapat suntikan dana 1.4 bilion daripada SoftBank di Jepun. Idea Grab ni terhasil daripada pengalaman beliau sewaktu belajar di Harvard Business School. Di sana dia ada classmate, dan pada satu ketika ni classmate dia datang ke Malaysia untuk mungkin menziarahi beliau lah, kita tak tahu. So apabila classmate datang ke Malaysia, classmate dia confirm ambil local transportation lah, local punya macam taxi, train. Tapi kisah ini menceritakan macam mana classmate dia datang ke Malaysia dan ambil taksi. Dan apa yang berlaku adalah classmate beliau, orang luar tu, datang ke Malaysia dan ditipu oleh pemandu taksi ketika itu. Pemandu taksi ketika itu menipu dengan cara mengenakan bayaran yang lebih daripada harga yang sebenar. So classmate dia cerita kepada beliau yang dia kena bayar sekian-sekian amount. Tapi kita sebagai orang lokal, kita tahu, mungkin kita tahu berapa sebenarnya exact amount yang kita perlu bayar. Ini mungkin dia nampak foreigner, dia kena tipu. Okay. So daripada situ, Anthony ni dia marah. Dia cakap kenapa benda ni boleh berlaku dan macam mana cara nak tackle benda ni. Dan Anthony juga bercerita pada seorang kawan dia, Tan Hui Ling, yang juga pengasas bersama Grab. Okay. So Tan Hui Ling pula, bila dia tahu kawan dia kena macam ni, dia pun geram lah. Dia geram, dia cerita kat parent dia, sampai kan parent Tan Hui Ling ni dah melarang Tan Hui Ling untuk naik taksi sebabkan risau kes kena tipu. Walaupun orang lokal, kes kena tipu, keselamatan dan macam-macam. Adalah kerisauan tu sampai dia takut kena samun, kena rogol. Basically daripada kejadian ini, di mana macam biasa setiap bisnes ni terjadi bila seseorang cuba menyelesaikan masalah. Di situ jadilah satu proses bisnes, offer service, offer trading. So benda ni daripada kejadian tu tercetuslah idea macam mana dia nak buat satu sistem pada ketika itu untuk buat pemandu dan penumpang boleh direct, dari segi keselamatan, dari segi fare tak ditipu, benda semua terjamin. So bila diorang Anthony ni kaji dan mungkin dapat idea. So daripada idea tu, idea bisnes Grab ni pada asalnya telah dibentangkan dalam pertandingan keusahawanan di Harvard, dan mereka berjaya mendapat tempat ketiga, dan di situ mereka mendapat hadiah kemenangan sebanyak 10,000 USD dollar. So di situlah bermulanya presentation idea, bukan terus buat.
So dia fikir idea tu, dia masuk rancangan kesoalan dan dekat situ sendiri orang dah nampak potential ni. Tapi pada ketika itu di Harvard. So dekat situ dah nampak potential yang dia cuba bawakan. Daripada kemenangan tempat ketiga inilah mungkin tercetusnya semangat untuk meneruskan projek ini ke fasa yang betul. So start daripada projek ini orang dah nampak potential. Anthony Tan ni berfikir yang projek ini harus diteruskan. Okey, setahun selepas kemenangan beliau di pertandingan kesoalan Harvard tu, beliau melancarkan sebuah apps bernama MyTaxi, dan pada ketika itu MyTaxi ni mendahului apps Grab. Walau macam mana pun sebagai seorang anak orang yang kaya raya dan mempunyai empayar yang besar, dia mendapat tentangan yang sangat-sangat hebat daripada keluarga dia. Yelah, kadang-kadang kita rasa kita dah buat empire, kita dah buat satu benda yang besar, legasi di Malaysia. Lepas tu kita punya pewaris tak nak sambung. So dekat situ macam mana keluarga menentang hebat perjuangan Anthony Tan ni. So tahap mana penolakan keluarga dengan idea si Anthony Tan ni, sampaikan dia punya tahap worst tu, ayah dia bukan setakat mengugut tidak mahu memberi keizinan dia buat company baru, malah ayah dia juga telah memberi satu peringatan kepada Anthony Tan sekiranya beliau tidak mengikut rancangan yang ditetap keluarga, nama beliau akan dikeluarkan daripada list pewaris harta keluarga. Tapi dengan semangat kesoalan Anthony Tan ni, beliau rasa macam aku tak boleh, idea memang boleh pergi, mungkin dia nak teruskan juga sebab dia nampak potential tu. So dia teruskan juga walaupun dapat pelbagai tentangan. Sebab dia fikir dulu nenek moyang dia datang ke Malaysia tanpa ada apa-apa bantuan, tanpa ada apa-apa sokongan pada ketika itu. Atuk dia berjaya membuat satu legasi penjualan kereta, satu empayar. So dekat situ dia kata, kenapa aku nak mengalah? So nak dijadikan cerita, ibu Anthony ni adalah menjadi funder pertama dalam perniagaan company yang Anthony Tan ni tubuhkan. Pada ketika itu, kerajaan Malaysia ni agak ketat dengan undang-undang yang melibatkan taksi dan sebagainya. So dekat situ laluan untuk dia meneruskan projek ni agak sukar. Disebabkan keluarga Anthony ni telah berjaya di Malaysia lebih daripada 60 tahun, dah berjaya membina empayar atau legacy. Di situ advantage beliau ada satu connection yang baik dengan kerajaan dan orang-orang yang korporat yang kaya raya. So dengan sumber-sumber ni Anthony rasa dapat bantu untuk memudahkan lagi urusan dia meneruskan apa yang nak diteruskan dengan Grab ini. So pada tahun 2016, Didi Chuxing ni satu perisian kereta terkemuka di China telah berjaya membeli perniagaan dan aset Uber di China. Pada ketika itu juga Uber ni dia sedang menguasai China. Servis Uber ni sedang menguasai China. So pada ketika itu Anthony mengambil kesempatan untuk memberi sepucuk surat kepada company tersebut. Dan pada masa tu Uber ni dalam masa sama, masa kat China Uber tengah kontrol, dekat Malaysia pun Uber tengah kontrol, dia tengah menguasai. So pada ketika itu Anthony ada menyampaikan sepucuk surat pada rakan sekerjanya. So apa yang Anthony tulis, dia tulis dekat dalam tu ada quote dia tulis, mereka dah kalah sekali, kita akan kalahkan mereka sekali lagi. Lebih kurang gitulah quote yang ditulis oleh Anthony dalam surat tu terhadap rakan sekerja dia. So sehingga Mac 2018, Grab menunaikan janji dia untuk macam dia cakap dia nak menang terhadap Uber tu. Selepas pada Mac 2018 dia berjaya memenangi perlawanan battle lah antara dua company ni. So pesanan yang didapat oleh Grab lebih tinggi daripada Uber pada ketika itu. Bukan setakat di Malaysia, malah di Asia Tenggara, Grab hampir memonopoli sistem e-hailing pada ketika itu, mengalahkan Uber. So bila Uber dah terasa kalah dengan Grab ni, so masa tu Uber menjual perniagaannya kepada Grab, tapi minta timbal balik iaitu 27.5% saham dalam Grab untuk Uber dan satu kerusi untuk board of director. Okey, yang aku faham macam mana Grab ni dia boleh control, boleh kalahkan Uber walaupun Uber dah menguasai. Okey, kita ambil kes di Malaysia. Di Malaysia ni sewaktu kemunculan Uber, orang yang banyak menentang adalah pemandu-pemandu teksi lokal. Sebab asalnya mereka lah antara transport utama untuk orang-orang di kota raya, di kampung. So
apabila sampainya Uber, orang pengguna-pengguna pemandu yang moden, dia lebih suka mengambil Uber sebab ialah senang, kita ambil kat apps. Lepas tu kita tunggu je dah sampai, tak payah nak. Dulu kan taksi kita tradisional panggil ataupun mungkin ada yang simpan nombor telefon apa benda kan. So dekat Uber pula senang. Dan mungkin ketika itu Uber menawarkan tambang yang lebih rendah daripada taksi. So apa yang Grab buat, dia nampak pencabar utama selain Uber adalah pemandu taksi. So sebab itulah mereka buat apps My Taxi tu. So dia kumpul geng-geng taksi ni untuk join dia dulu, dia buatkan apps untuk taksi untuk melawan Uber. So dekat situ pula bila dikaji-kaji, pendapatan taksi dari segi pesanan dan pendapatan lebih banyak bila mereka menggunakan aplikasi itu berbanding traditional way, yang di mana dia datang pusing satu KL, ataupun kalau ke KL pasal satu KL lah, ataupun di bandar-bandar utama di negeri lain. So dekat situ pemandu terasa senang, tak payah nak cari penumpang dan jimat masa, jimat minyak, sebab pusing-pusing tu guna minyak juga. So bila kita dah Grab dah bantu pemandu taksi, so dekat situ tekanan daripada pemandu taksi terhadap kerajaan untuk mungkin menghapuskan e-hailing dah kurang sebab Grab dah bantu. So dekat situ dia nampak okey, dia dapat kalahkan Uber. Dalam masa sama dia pun dah dapat kurangkan tekanan daripada pemandu taksi terhadap e-hailing punya sistem. So basically dekat Malaysia benda tu terjadi dan aku rasa pendapat peribadi benda tu sangat bijak, di mana kadang-kadang bukan opponent ni yang kita kena control, sebaliknya adalah elemen-elemen lain yang kita kena control. Dan mereka ni berjaya sebab mengalahkan opponent, dia menggunakan bullet pemandu taksi tu untuk menaikkan mereka dan masa sama mengalahkan Uber. So dekat situ kalau kita ikut data, pemandu taksi mendapat pendapatan lebih 38% dengan menggunakan sistem ni berbanding dengan cara tradisional. Okey, itu sedikit sebanyak cerita basic macam mana kejayaan Grab yang kita boleh jadikan inspirasi. So untuk next video insya-Allah aku akan share lagi tentang beberapa company lain, khususnya company asal daripada Malaysia, untuk memberi inspirasi kepada orang lain yang baru memula ataupun yang dah mula, untuk lebih kita scale up lagi bisnes kita atau nak memulakan peluang-peluang baru di luar sana. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi.